Kementerian Kesihatan, melalui institusi-institusi kesihatan, perubatan ada sudah tentu, dan seringkali kita akan dimaklumkan ianya lebih baik jika berbanding dengan Indonesia, lebih baik jika berbanding dengan Laos, lebih baik jika berbanding dengan Thailand, dan berbagai-bagai lagi bandingan yang akan diberikan. Itu pun saya mungkin dapat dan terpaksa mengakui dari segi statistiknya mungkin betul, tetapi hakikatnya jika kita sebagai rakyat Malaysia dan kita biasa dengan tahap perkhidmatan perubatan yang tinggi dan agak rendah kosnya, sama ada dalam negara ini atau di luar negara ini, dalam pengalaman kita masing-masing, tidak dapat dinafikan bahawa kos perubatan, kos kesihatan yang hendak kita harapkan untuk kita dan keluarga kita adalah amat tinggi dalam negara kita hari ini. Oleh itu, begitu juga pendidikan, IPTA, IPTS, baguslah Yayasan Bank Rakyat mempunyai khidmat khusus untuk memberikan bantuan kepada murid-murid dan anak-anak kita. Tetapi ianya tidak boleh diberikan khidmat secara begitu secara murah. Oleh sebab itu, saya ingin menyarankan supaya Bank Rakyat mencipta produk-produk sama ada dalam bentuk takaful dan sebagainya untuk membolehkan penyimpan-penyimpan kita yang kita dengar tadi kebanyakan ahli-ahlinya adalah pegawai-pegawai kerajaan, yang mana pegawai-pegawai kerajaanlah oleh kerana gaji mereka yang rendah, bonus mereka yang makin tahun makin kurang dan mungkin lagi kurang kalaupun ada dalam bajet yang akan datang ini, memerlukan bantuan dan khidmat keuangan peribadi, personal dengan personal financial assistance, melalui pelaburan dan tabungan mereka sendiri, melalui suatu sistem dan institusi keuangan. Dan saya mengharapkan institusi seperti Bank Rakyat inilah yang mempunyai ahli-ahlinya, dikatakan 1,400 koperasi dan 785,000 individu-individu. Bantulah ahli-ahli ini melalui suatu khidmat sama ada simpanan, deposit atau takaful, yang mana ahli-ahli kita ini diasuh untuk menabung untuk kepentingan keluarga dan diri mereka sendiri dari segi menanggung kos perubatan dan kos pendidikan keluarga mereka. Tan Sri Yang Dipertua, poin saya yang ketiga ialah oleh kerana nampaknya terbukti bahawa Bank Rakyat mampu mengendalikan pinjaman kepada ahli-ahli dan peminjam-peminjam biasa. Walaupun cara pinjaman itu sebagaimana kita dengar tadi ialah dalam kes pegawai kerajaan melalui potongan angkasa ataupun melalui cagaran-cagaran yang dilakukan oleh peminjam-peminjam sistem Ahranu yang biasa, iaitu dengan mencagarkan barang kemas dan sebagainya, iaitu suatu sistem pinjaman dan jaminan yang amat basic sifatnya, tetapi akhirnya ianya dianggap sebagai berjaya. Maknanya kadar NPL dengan izin peminjam yang tidak membayar mungkin amat rendah, dan oleh itu sedikit sebanyak ianya membantu anggota ahli bank ini dan juga rakyat biasa yang meminjam. Kita tahu bahawa budaya koperasi dalam negara kita ini ialah di mana boleh dikatakan agak besar jumlah anggota-anggota koperasi menyertai koperasi. Kebanyakannya tujuan mereka ialah akhirnya untuk meminjam daripada koperasi-koperasi mereka itu. Jadi kalau itulah kita sudah faham sebagai salah satu motivasi masyarakat rakyat Malaysia menyertai koperasi, iaitu untuk meminjam daripada koperasi itu, tidakkah boleh agaknya kerajaan memikirkan bagaimana untuk kita satukan bahawa pinjaman melalui koperasi hanya boleh dibuat melalui Bank Rakyat. Maknanya koperasi-koperasi yang nak memberi pinjaman kepada anggota koperasi masing-masing, koperasi itu hanya boleh melakukan pinjaman itu yang diselaraskan, yang ditadbirkan, yang diuruskan oleh Bank Rakyat, kerana mereka agaknya dan nampaknya adalah agak profesional dan terbukti kebolehan kepakaran mereka dalam mengendalikan pinjaman.
Bukan bermakna koperasi tidak boleh lagi memberi pinjaman, tetapi pinjaman itu terus diusahakan melalui bank rakyat. Sama ada koperasi itu memberi deposit mereka, meletakkan deposit mereka, ataupun syarat-syarat yang lainnya yang mungkin akan ditentukan oleh bank rakyat kalau sistem yang saya cadangkan itu diterima pakai. Tan Sri yang dipertua yang keempat dan terakhirnya ialah dalam semua ulasan-ulasan positif yang kita dengar tadi, saya terbaca dalam internet ini bahawa dalam tahun 2007 pemuda MCA ada mengeluarkan kenyataan mengkritik bank rakyat, mengatakan bahawa bank rakyat mengamalkan diskriminasi, bahawa bank rakyat meletakkan pertimbangan-pertimbangan yang berbeza, mungkin berasaskan kepada kaum dan sebagainya. Saya harap keluhan pemuda MCA dalam tahun 2007 ini diperhatikan oleh kerajaan. Apatah lagi kerajaan yang baru ini, kerajaan satu Malaysia. Jadi sudah tentulah segalanya hingga cuti pun diberi. Apatah lagi kalau khidmat bank ini telah dituduh dan dikecam oleh parti komponen sendiri dalam pemuda MCA yang menganggap bahawa terdapat amalan diskriminasi dalam sistem bank rakyat ini. Jadi saya ingin mendengar ulasan dan komen dan jawapan daripada Yang Berhormat Menteri daripada apa yang saya baca tadi. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih.